Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dan ini adalah Pastikan Sahih edisi Khamis 16 Disember 2021. Pesanan seterusnya daripada pihak MKN melalui pesanan ringkas SMS adalah maklumat daripada pakar perubatan mensyorkan vaksin Pfizer atau AstraZeneca sebagai dos penggalak kerana kedua-duanya meningkatkan kembali imuniti lebih 90%. Oleh itu, penerima dos lengkap Sinovac amat disarankan untuk mengambil dos penggalak 3 bulan selepas dos kedua. Dos penggalak Pfizer dan AstraZeneca adalah selamat serta berkesan dengan lebih baik. Baik, selain di saluran Berita RTM, anda juga boleh saksikan kami melalui saluran YouTube dengan carian Berita RTM. Bagi mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Kita mulakan hari ini dengan jumlah kes COVID-19 terkini di Malaysia pada hari ini 16 Disember 2021. Jumlah kes baru adalah 4,262 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,707,402 kes. Dapatkan maklumat lanjut di portal covidnow.moh.gov.my. Seterusnya, kawalan harga KPDN HCP, harga maksimum barangan harga terkawal skim harga maksimum keluarga Malaysia berkuat kuasa 7 hingga 31 Disember 2021. Kita lihat harga cili merah di Semenanjung RM15 sekilo bagi harga borong dan RM17 sekilo bagi harga runcit. Sarawak, harga cili adalah RM20 sekilo bagi harga borong dan RM22 sekilo bagi harga runcit. Harga cili di Sabah pula adalah dalam lingkungan RM14 hingga RM16 sekilo bagi harga borong dan RM16 hingga RM18 sekilo bagi harga runcit. Di wilayah Persekutuan Labuan, harga cili RM16 sekilo bagi harga borong dan RM17 bagi harga runcit. Kita beralih pula pada harga kacang panjang di Semenanjung adalah RM6 sekilo bagi harga borong dan RM7 sekilo bagi harga runcit. Di Sarawak, RM7 sekilo bagi harga borong kacang panjang dan RM8 sekilo bagi harga runcit. Di Sabah, RM5 sekilo untuk harga borong dan RM6 sekilo bagi harga runcit, dan kawasan wilayah Persekutuan Labuan, harga sekilo kacang panjang adalah RM5 bagi harga borong dan RM6 sekilo bagi harga runcit. Anda boleh dapatkan maklumat harga barangan yang lain di Facebook KPDN HEP laman rasmi. Harga runcit produk petroleum 16 Disember 2021 sehingga 22 Disember 2021. Bagi harga minyak RON 95 adalah kekal pada RM2.05 seliter, manakala terdapat kenaikan sebanyak 1 sen bagi RON 97 menjadikan RM3 seliter, dan harga diesel adalah kekal pada harga RM2.15 seliter. Untuk makluman, kerajaan telah meletakkan harga siling bagi RON 95 iaitu RM2.05 dan diesel RM2.15 seliter. KWSP waspada, ini adalah palsu. Apakah maklumat palsu dan fakta yang perlu anda tahu mengenai KWSP? Maklumat palsu yang tersebar adalah pengeluaran KWSP RM10,000 secara one-off melalui akaun satu pada Januari 2022. Manakala faktanya pula adalah tiada perancangan untuk pengeluaran lain buat masa ini. KWSP ingin menegaskan bahawa artikel yang sedang tular adalah tidak benar dan ahli digalakkan untuk mendapatkan maklumat sahih mengenai pengeluaran KWSP melalui media sosial rasmi KWSP atau dengan menghubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian 03 8922 6000. Mesej boleh mendapatkan vaksinasi tanpa janji temu MySejahtera di PPV Offsite. Mendapatkan vaksinasi tanpa janji temu MySejahtera di PPV Offsite Tapak Expo Seberang Jaya. Adakah anda menerima mesej seumpama ini? Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, mesej yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp tersebut adalah
tidak benar. Bagi meneruskan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi negeri Pulau Pinang, berikut adalah senarai klinik-klinik swasta dan hospital swasta yang memberikan suntikan vaksinasi COVID-19. Di manakah platform untuk mendapatkan senarai klinik-klinik swasta dan hospital swasta yang terlibat? Anda boleh dapatkan di Facebook page rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Tempahan temujanji juga boleh dilaksanakan di fasiliti-fasiliti swasta yang tersenarai. Untuk sebarang urusan pembatalan atau pertukaran tarikh temujanji, mohon pihak tuan-puan kemukakan secara terus kepada fasiliti-fasiliti swasta yang berkenaan menerusi talian telefon. Seterusnya, penjelasan guru menjalankan ujian calitan hidung nasal swab di sebuah sekolah di Pahang. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, merujuk kepada gambar yang tular dalam media sosial bertajuk di sebuah sekolah guru-guru menjalani latihan amali dengan swab pelajar. Untuk makluman, pengurusan ujian kendiri COVID-19 bagi murid sekolah KPM dilaksanakan mengikut ketetapan dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 selaras dengan strategik ujian COVID-19 kebangsaan KPM. KPM telah membuat siasatan ke atas gambar yang tular di media sosial dan mendapati gambar tersebut melibatkan ujian saringan COVID-19 yang dilaksanakan di sebuah sekolah di negeri Pahang. Secara keseluruhan, seramai 16 murid telah dipilih secara rawak untuk menjalani ujian saringan COVID-19 menggunakan kit ujian air liur. Walau bagaimanapun, demonstrasi calitan hidung turut dilaksanakan melibatkan 4 orang guru dan 4 orang murid yang dibimbing oleh 2 orang jururawat masyarakat. KPM ingin menegaskan bahawa pelaksanaan saringan ujian COVID-19 di semua sekolah bawah KPM perlu menggunakan kit ujian air liur sahaja. Penggunaan kit ujian secara calitan hidung adalah tidak dibenarkan dan tidak selaras dengan arahan KPM melalui surat bertarikh 28 November 2021. Waspada pautan berkaitan TNB yang menawarkan wang tunai sempena ulang tahun TNB. Menurut Tenaga Nasional Berhad TNB, orang ramai diminta berwaspada dengan pautan yang menawarkan wang tunai sempena ulang tahun TNB. Jangan klik dan seterusnya anda perlu abaikan pautan berkaitan TNB yang menawarkan wang tunai sempena ulang tahun TNB. Sila rujuk platform rasmi TNB untuk mengetahui sebarang info terkini. Dan seterusnya, keanggotaan medik yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, terdiri daripada Wakil Exco setiap negeri yang memegang portfolio berkaitan. Manakala bagi wilayah persekutuan, keanggotaan adalah Menteri Wilayah Persekutuan. Penubuhan medik ini selaras dengan objektif KKMM untuk menyediakan infrastruktur komunikasi secara menyeluruh dan inklusif demi membangunkan ekonomi digital, memperkasa teknologi maklumat dan komunikasi negara serta memperluas dan memperdalami penyampaian dan penyebaran maklumat secara strategik. KKM isu terjemahan gelaran Datuk di Facebook KKM. Berdasarkan kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia, isu ini timbul pada tahun lalu iaitu bulan Disember 2020 dan telah disebarkan kembali seolah-olah posting tersebut baru dibuat. Sebaran tangkap layar itu tidak menggambarkan posting asal poster, di mana posting asal adalah dalam bahasa Malaysia dan bukan dalam bahasa Inggeris. Pihak KKM mendapati ia berpunca daripada pengguna yang telefonnya telah diaktifkan fungsi auto translate teks Facebook, menyebabkan perkataan Datuk diterjemahkan secara automatik kepada perkataan grandfather dalam telefon pengguna terbabit. Facebook KKM telah menghentikan terjemahan di Facebook KKM dengan mengaktifkan fungsi Your post will remain in original language dalam setting page. KKM berharap penjelasan ini dapat menghentikan kekeliruan yang timbul berkenaan isu terjemahan gelaran Datuk. Pelanjutan tempoh pengajian pekerja asing yang memegang pas lawatan kerja sementara PLKS. Kerajaan pada 19 November 2021 telah bersetuju agar tempoh pengajian pemegang PLKS bagi program rehiring dilanjutkan setahun sehingga maksimum 5 tahun tertakluk kepada keperluan.
JIM mengumumkan permohonan pelanjutan PLKS bagi program rehiring akan dibuka mulai 20 Disember 2021. Majikan boleh mendapatkan keterangan lanjut mengenai pelanjutan ini di laman sesawang JIM di pautan www.imi.gov.my. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Brickfield mengenai tangkapan kes penipuan dalam talian. Siasatan awal mendapati sindiket ini beroperasi sejak Ogos 2020 dan mensasarkan mangsa warga negara Malaysia. Pihak polis menasihatkan orang ramai agar jangan mudah percaya dengan sebarang panggilan telefon dari individu yang menawarkan peluang pelaburan yang tidak jelas. Perlu membuat semakan dengan agensi berkaitan terlebih dahulu. Jangan dedahkan data peribadi atau maklumat perbankan kepada mana-mana individu yang tidak dikenali. Kita mampu merubahnya. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Wang Semaju pula berkenaan video tular kes pergaduhan di sebuah premis di setapak Kuala Lumpur. Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Wang Semaju telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 323 Kanun Kesesaan dan kes masih lagi dalam siasatan pihak polis. Orang ramai dinasihatkan tidak menularkan video tersebut yang boleh mendatangkan kegusaran orang awam. Sebarang maklumat berkenaan kes boleh laporkan di mana-mana balai polis yang berhampiran. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Saiz. Seterusnya kami bawakan hebahan hubungan erat Malaysia-Amerika Syarikat. PM terima kunjungan hormat Anthony Blinken. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerima kunjungan hormat Blinken di pejabatnya di bangunan Parlimen. Pertemuan bermula 2.30 minit petang, berlangsung kira-kira 20 minit. Ketibaan Blinken di pejabat Perdana Menteri disambut Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Turut hadir Duta Besar Amerika ke Malaysia, Brian McFritters. Fokus pertemuan tertumpu kepada perbincangan untuk mengukuhkan hubungan kedua-dua negara dalam pelbagai bidang, juga isu antarabangsa dan serantau berkepentingan bersama. Amerika Syarikat iktiraf kemampuan Malaysia berjaya kendali krisis COVID-19 dengan baik. Kemampuan Malaysia mengendalikan krisis pandemik COVID-19 mendapat pengiktirafan Amerika Syarikat. Pujian diberikan Anthony Blinken yang turut menyampaikan penghargaan Amerika atas sumbangan Malaysia kepada COVAX, sebuah inisiatif global untuk perkongsian vaksin. Kepimpinan dan kejayaan itu membolehkan Malaysia mempunyai kapasiti untuk menyumbang lebihan vaksin ke negara lain dan kepada COVAX. So with regard to the current pandemic, COVID-19, already because of Malaysia's remarkable leadership and success here at home in Malaysia, it has the capacity perhaps to distribute some excess vaccines that it has available, as well as to make its own contributions to COVAX. Both are deeply appreciated and evidence of real leadership. RUU Anti Gangguan Seksual 2021 dibaca kali pertama di Dewan Rakyat. Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021 dibacakan kali pertama di Dewan Rakyat. Manifestasi penting untuk menunjukkan bahawa kesalahan gangguan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan suatu bentuk keganasan berasaskan gender. Bagi tujuan penggubalan RUU itu, Kementerian telah menubuhkan pasukan projek khas terdiri daripada agensi kerajaan, ahli akademik dan badan bukan kerajaan NGO yang mempunyai kepakaran, pengetahuan dan pengalaman berkenaan isu-isu yang berkaitan dengan gangguan seksual. RUU anti gangguan seksual ini juga untuk dapat meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai gangguan seksual agar perkara ini tidak dinormalisasikan. RUU ini juga akan menyumbang ke arah mewujudan, iaitu pemwujudan persekitaran yang selamat kepada masyarakat khususnya wanita. KPWKN menerusi sesi libat urus dengan pihak berkepentingan termasuk ahli-ahli parlimen, insya-Allah yang kita akan laksanakan bagi menyampaikan mesej yang jelas mengenai pembaharuan struktur melalui penggubalan RUU anti gangguan seksual ini yang akan menangani kelompangan perundangan dan menambah baik sistem keadilan yang sedia ada.
Skim Perlindungan Takaful Agro Makanan MAFI bantu komuniti agro makanan. Untuk makluman, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dengan kerjasama Agrobank sedang mewujudkan Skim Perlindungan Takaful Agro Makanan bagi membantu komuniti agro makanan yang berdepan ketidaktentuan punca pendapatan akibat bencana alam. Skim perlindungan berlandaskan prinsip syariah iaitu menawarkan pakej perlindungan dengan caruman tahunan pada kadar rendah dan berpatutan. Pampasan sewajarnya turut disediakan kepada petani, penternak dan peladang termasuk dari golongan B40. Skim Perlindungan Takaful Agro Makanan ini akan dilaksanakan menerusi inisiatif swasta yang akan dipelopori oleh Agrobank serta sebagai perintis dalam menawarkan skim perlindungan yang pertama dalam sektor pertanian di negara. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Kewangan telah bersetuju dengan pembangunan model perniagaan baharu Agrobank yang meliputi penawaran skim perlindungan agro takaful. Kempen PRU Don Sarawak ke-12, 10 kompaun dikeluarkan setakat ini. Polis Sarawak mengeluarkan sebanyak 10 kompaun bernilai RM35,000 sepanjang tempoh 9 hari kempen PRU Don Sarawak ke-12. Dalam tempoh sama, sebanyak 2,265 permit polis diluluskan kepada calon dan parti yang dipertandingkan. Kita akan memantaulah atas semua aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh mereka lah, dan jika ada terkesan mereka menjalankan ataupun berlakunya ketidakpatuhan kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak, kita akan bicarakan untuk kompaun dan sebagainya. Berita gembira, Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga diskaun tiket dan baucer istimewa tarik pengunjung. Diskaun tiket dan baucer istimewa ditawarkan di semua Taman Tema, Pusat Hiburan Keluarga dan Taman Permainan ahli-ahli Persatuan Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga Malaysia MATFA. Kerjasama yang dilaksana Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dengan MATFA itu bagi membantu Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga kembali menerima pengunjung. Seperti juga perniagaan yang lain, pengusaha Taman Terma turut menghadapi masalah yang sukar ketika negara bergelut dengan penularan COVID-19. Seperti mana juga aktiviti-aktiviti dalam sektor pelancongan, Taman Tema adalah antara aktiviti yang akhir dibenarkan untuk beroperasi sepenuhnya selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara. Malaysia sebagai destinasi seni budaya dan kreatif serantau, KKMM komited terus ungguli. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM serta agensinya komited untuk terus mengungguli inisiatif memacu ekonomi seni selain menjadikan Malaysia sebagai destinasi seni budaya dan kreatif serantau. Komitmen itu penting bagi membuka semula kemasukan pelancong serta mempromosikan bakat komuniti seni tempatan dengan mengadaptasi norma baharu pandemik COVID-19. Saya merasakan ruang untuk kita mempersadakan, meletakkan di persada yang sewajarnya kegiatan-kegiatan industri kreatif seni budaya ini terlalu luas ada di hadapan kita. Dan kita perlu mengatur langkah-langkah untuk tahun-tahun mendatang supaya tidak terhad secara eksklusif Art in the City ini untuk Kuala Lumpur atau 4-5 buah bandar yang lain, tetapi patut kita bawa ke skala nasional supaya penghayatan, apresiasi serta peranan boleh dimainkan oleh pelbagai pihak. Perarakan sempena Thaipusam dibenarkan namun teliti SOP bersesuaian. Kerajaan secara dasarnya setuju membenarkan perarakan pedati sempena Thaipusam 18 Januari depan. Keputusan itu dibuat hasil perbincangan bersama Menteri Perpaduan Negara, Menteri Kabinet, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM serta Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syahmuddin Hussein. Baru-baru ini, ayuh kita ikuti. Dari segi dasar, seperti mana saya sebut sebelum ni, kerajaan bersetuju memandangkan ini adalah agama, satu perayaan agama, maka kerajaan dan Majlis Keselamatan Negara telah mempersetujui untuk mengadakan perayaan Thaipusam dan juga pergerakan
kereta berhala. Tetapi kita telah menetapkan beberapa cadangan untuk memastikan kita mengawal COVID-19 dan sebagainya. Itu akan diperhalusi dalam mesyuarat akan datang. Berehat seketika, terus setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Untuk segmen yang terakhir, seperti biasa kami akan war-warkan kepada anda semua hebahan yang perlu anda ikuti. Apakah ia? Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada hari esok. Untuk segmen Sudut Pandang, kami bawakan tajuk kenaikan harga barang asas bersama tetamu yang diraih iaitu Tuan Samsul Nizam Khalil, Timbalan Pengarah Operasi Bahagian Penguatkuasa KPDN HAP. Pada pukul 3.30 petang, sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123. Dan seterusnya kami bawakan adalah interaksi. Program Bual Bicara, episod kedua, kehendak atau keperluan, belanja atau simpan. Anda boleh saksikannya sudah semestinya di portal www.akpk.org.my. Anda boleh saksikannya pada hari esok juga, hari Jumaat, 3.30 petang hingga 4.30 petang. Seterusnya kami bawakan adalah ini dia Langkawi Craft Musical Fest. Masuk adalah percuma bermula 11 hingga 19 Disember 2021 di Kompleks Craft Langkawi. Bermula seawal 10 pagi hingga 10 malam pada hari Jumaat hingga Ahad, manakala 10 pagi hingga 6 petang pada hari Isnin hingga Khamis. Anda boleh juga hubungi talian ini 04 959 1913. Kami bawakan seterusnya, hentikan dan laporkan keganasan terhadap wanita. Anda boleh hubungi talian kasih iaitu 15999, WhatsApp 019-2615-999 ataupun talian kecemasan negara iaitu 999. Perkongsian ini telah dibawakan oleh Jabatan Pembangunan Wanita. Ayuh sama-sama kita hentikan dan laporkan keganasan terhadap wanita. Seterusnya untuk anda, cadangan langkah pencegahan penularan varian Omicron menurut WHO. Apakah ia? Dapatkan vaksin, pakai pelitup separuh muka, sentiasa sanitasi dan basuh tangan, elak berada di tempat yang sesak, kekalkan penjarakan fizikal, menambah baik pengaliran udara. Pastikan anda tidak berada di tempat yang tertutup ataupun tempat yang sesak. Ini adalah nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ini pula, ambil tahu. Apa yang perlu ambil tahu? Sindir badan, body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Hentikan sindir badan atau body shaming. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Ingat, pastikan saya setiap hari Isnin hingga Jumaat sudah semestinya pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123 ataupun mudah muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.